Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa sta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kitab Risalah Tauhid dalam perbicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Tuhan, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Situ kita. Yang mana kita dah bahas sebelum ni berkaitan dengan tak sama tu, tak sama macam mana. Bersalahan tu tak sama lah. Tak sama macam mana. Kemudian tak sama tu dari segi zat. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Kemudian tak sama dari segi sifat ataupun arat kita panggil, kita dah bahas sebelum ni. Yang belum kita bahas, tak sama dari segi perbuatan, af'al. Tak sama dari segi af'al, perbuatan. Kalau kitab saya ni muka surat apa ni? 18. Muka surat 18, 4 daripada atas. Kalau yang Rumi ni muka surat 27. Bersalahan Tuhan dengan yang baru. Bersalahan Allah, bersalahan dari segi zatnya, pastinya lah zat Allah itu bukan jirim. Kita dah bahas sebelum ni. Jirim ni makhluk. Dan tak samalah pastinya. Kemudian tak sama dari segi sifat pun tak sama juga. Sifat kita ni penuh dengan kelemahan. Kita melihat, Allah melihat. Melihat kita ni Allah macam-macam batas. Macam-macam batas. Hanya boleh melihat yang jika ada cahaya. Kalau gelap tak boleh nampak. Kalau terlalu terang tak boleh. Kalau terlalu jauh tak boleh. Kalau terlalu dekat tak boleh. Banyak cerita. Walaupun kita ni namanya melihat, tapi sebenarnya melihat kita tu melihat yang penuh dengan keterbatasan. Terbatas. Maka tak sama. Mendengar juga begitu. Melihat pula, kita tak boleh melihat bunyi. Kita hanya boleh melihat benda-benda sahaja. Yang halus sangat tak nampak. Yang besar sangat pun tak nampak. Kita punya melihat penuh dengan kekurangan. Melihat kita pula, makin lama makin boleh melihat. Masa baby tak boleh melihat lagi. Walaupun ada mata, tak nampak lagi. Makin lama makin melihat. Lepas tu kemudian sampai satu tahap nanti makin tak nampak. Itulah kita. Allah tidak begitu. Allah tidak gitu. Allah maha melihat. Macam tu juga mendengar. Allah maha mendengar.
Mendengarnya kita macam-macam syarat. Dia kena ada gelombang, dia kena jauh sangat tak dengar, dekat sangat pun tak dengar, slow sangat tak dengar, kuat sangat pun tak dengar, macam-macam. Tak boleh dengar apa? Kalau kata warna putih tak boleh dengar. Kerana putih tu dia tak ada gelombang. Jadi macam-macam syarat kita nak dengar ni kita ni. Sebab kita ni memang lemah. Dengar kita tu Allah, hai. Layak ke kita kata kita ni boleh mendengar? Tapi pinjam je lah perkataan mendengar tu. Allah tidak begitu. Allah mendengar, Allah maha mendengar. Okay, itu yang lepas. Kemudian dibincangkan lagi tentang zat Allah. Tidak berdarah, berdaging, bertulang. Tidak berpihak. Tidak bertempat. Tidak depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan. Tidak di dalam masa. Tidak dalam masa. Kerana masa itu juga makhluk Allah. Okay. Itu yang kita bahas yang lepas. Cuma satu je belum kita bahas dari segi af'al. Tak sama Allah dari segi perbuatan. Macam mana pula? Mari kita baca. Muka surat 27, kesalahan Tuhan. Muka surat 27 Rumi. Muka surat 18 Jawi. 4 daripada atas. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bersalahan Tuhan dengan yang baru. Tak sama Tuhan dengan yang baru. Tak sama Allah dengan makhluk ni. Yang fokus kita pada perbuatannya, perbuatan Allah dan perbuatan kita. Kita pun ada perbuatan. Ini perbuatan kita. Allah juga ada perbuatan Allah. Sama ke dah kita buat Allah pun buat? Tak sama. Bersalahan tak sama. Iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tidak bersamaan dengan perbuatan yang baru. Yang baru tu makhluk lah, tak sama. Macam mana tak sama tu? Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas, bersalahan perbuatan yang baru. Kainat tak memberi bekas. Makhluk ni tak beri bekas. Makhluk tidak memberi bekas. Makhluk pun buat. Tapi perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Macam ni kita nak faham. Dia sebenarnya faham qudrah dan iradah juga. Dia tak lari daripada qudrah dan iradah Allah. Kehendak, nak Allah, qudrah, iradah dan qudrah. Dan kekuasaan dan kekuatan Allah itu. Dua tu. Dua tu. Tak lari daripada dua ni. Bila kita membicarakan tentang perbuatan Allah, dia tak lari. Sebab bila perbuatan Allah buat, bila buat mesti nak buat. Takkan Allah tak nak buat pun kena paksa buat juga. Mana boleh? Itu bukan nama maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Maksudnya kehendak Allah kerana Allah yang nak. Dia tidak terkait dengan siapa-siapa. Tak kena paksa. Jadi bila nak, Allah buat. Maka apa yang Allah buat, maka terjadilah apa yang Allah buat. Secara automatik kita faham, Allah nak. Sebab mustahil Allah buat tapi dia tak nak. Jadi bila macam ni kita tahu Allah tu buat? Ni dah ada dah ni. Kita ada, bumi ada, semua ada, maknanya Allah buatlah. Jadi bila Allah buat, makna secara automatik Allah nak. Sebab tu jadi, kalau apa sahaja Allah nak, pasti terjadi. Apa sahaja yang Allah tak nak, pasti tak terjadi. Jadi, nak tak nak, dia kena bahas qudrah dan iradah juga. Sebab disebut perbuatan. Kalau ayat dia kata, sesungguhnya perbuatan Tuhan. Perbuatan. Kita tak tahu perbuatan Tuhan. Yang kita tahu, apabila dah jadi. Apa yang terjadi ni semua perbuatan Tuhan lah. Ataupun Tuhan yang buat. Secara automatik, Tuhan nak lah. Okay, sebab bila nak, Tuhan buat. Jadi bila Tuhan buat, pasti jadi. Pasti memberi bekas. Bekas-bekas tu maksud jadi. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Perbuatan Tuhan, apa yang Allah buat, pasti jadi. Bersalahan perbuatan yang baru, makhluk. Perbuatan makhluk, tak semestinya jadi. Perbuatan makhluk, tak ada bekas. Perbuatan makhluk, tak jadi. Yang jadikan Allah, bukan makhluk. Walaupun nampak secara zahir, makhluk yang buat. Tapi hakikatnya bukan makhluk yang buat. Allah yang buat. Kerana kalaulah makhluk tu buat, bukan Allah buat, maknanya makhluk tu dah macam Tuhan juga. Kerana semua yang berlaku,
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta semua. Dan Allah juga mencipta apa yang kita buat. Allah juga cipta. Okay. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Kerana perbuatan Allah ijad, mengadakan. Ataupun mentiadakan yang dah memang tak ada. Yang dah tak ada dan Allah tak nak bagi dia ada, maka dia kekal tak ada. Itu pekerjaan Allah juga. Allah buat juga. Dan ada yang ada kerana Allah nak dia ada, maka Allah buat. Maka adalah dia. Jadi hanya Allah yang mengadakan. Hanya Allah yang mengada. Bila mengadakan, maksudnya Allah yang adakan. Apa sahaja yang ada, Allah. Allah yang buat. Makhluk, dia buat dari segi usaha ikhtiar. Dari segi usaha ikhtiar, ya. Nampak macam makhluk buat sebab dia ikhtiar untuk buat. Tapi hakikatnya, nampak je macam manusia ni buat. Ataupun makhluk mana-mana buat. Hakikatnya Allah yang buat. Okay. Malah malaikat maut sendiri pun tidak memberi bekas. Kerana yang mematikan adalah Allah. Bukan malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang diberi tugas untuk mematikan, wukila bikum. Sebagai wakil aja. Thumma ila rabbikum turja'un. Kepada Tuhanlah kita akan kembali. Tapi malaikat maut ni, dia wakil aja. Bukan dia mematikan. Bukan. Allah yang mematikan. Sebab Allah, hanya Allah yang memberi bekas. Ataupun hanya Allah, kalau tak faham bekas tu apa, hanya Allah yang buat. Tak ada yang bukan Allah buat. Gitulah. Page berapa? Dah sebut tadi. 27, Rumi, Jawi, 18. Bersalahan Tuhan dengan yang baru. Jadi, semuanya Allah buat. Kita kena pegang semua Allah buat. Semua perbuatan Allah. Kalau kadang tak faham, semua perbuatan Allah. Kadang-kadang tak boleh faham. Kalau tak boleh faham semua perbuatan Allah, faham gini. Semua Allah buat. Apa sahaja yang terjadi, semua Allah buat. Bila Allah buat, automatiklah Allah nak. Jadi itu maksud perbuatan Tuhan memberi bekas. Bekas tu jadi. Maksud bekas tu jadi. Maksudnya, semua yang Allah buat jadi. Bersalahan perbuatan baru. Yang baru makhluk buat, tak jadi. Yang makhluk buat tu semua hakikatnya Allah juga yang buat. Cuma kita nampak je dengan usaha ikhtiar kita, kita nampak macam saja kita buat. Kita tak boleh kata kita berpegang kita sendiri yang buat. Tak boleh. Sebab kalau kita kata kita yang buat, bukan Allah buat ke? Kena kata gitu pula. Kalau kita kata kita buat, bukan Allah buat. Allah buat. Maka Allah yang buat, bukan kita buat. Cuma hati-hatilah. Dari segi salah faham, dia boleh jadi Jabariyah. Silap juga, dia boleh jadi Qadariyah. Nanti kita akan bahas. Jadi kita dapat faham di sini, hanya Allah yang mengadakan dan hanya Allah juga yang mentiadakan sesuatu. Okay. Hanya Allah je yang buat jadi. Selain daripada Allah buat, tak jadi. Kalau nampak macam jadi, nampak je macam jadi. Orang tu buat ataupun makhluk tu buat. Hakikatnya bukan orang tu buat. Allah yang buat. Itu maksud Allah, hanya Allah bagi bekas, makhluk tak bagi bekas. Bekas-bekas tu jadi. Bekas tu jadilah. Apa maksud bekas? Bukan bekas tu. Maksud bekas ni, ni. Tu ni kan. Ni kan. Okay. Ni. Sekarang ni, kalau tengok, apa, merah lah kan. Bila kita buat gini, nampak tak bekas? Tak nampak juga. Nampak tak bekas tu? Tadi tak ada satu kan, line tu. Kita buat lagi. Okay. Nampak tak ada dua bekas? Ni masuk bekas. Kesan. Ya, kesan boleh. Jadi pun boleh juga. Kesan pun boleh, jadi pun boleh. Masuk jadi. Bekas tu masuk jadi. Jadi tu. Jadi kan? Jadi dua. Buat lagi. Buat. Jadi lagi. 3 pula. Tak nampak. Buat lagi kat kau ni pula. Buat kat ni pula. Banyak-banyak.
Jadi. Itu bekas. Okey. Jadi, hanya Allah saja yang memberi bekas, yang buat. Tapi nampak kita buat kan, jadi kita patahkan. Ya, itu dia panggil usaha ikhtiar. Nampak macam kita buat. Tapi hakikatnya Allah yang buat. Bukan kita. Kena faham gitu. Itu maksud bekas. Jadi, jika, tak apalah, kalau kata, pelik lagi tu. Okey. Kita katalah, kita takdirkan, kita katakan macam ni. Habis kalau bukan Allah yang bagi jadi, kalau bukan Allah yang buat, kita usaha lipat, Allah yang bagi jadi. Tak boleh, tapi masih lagi tak sharp, tak masuk kalau kita kata gitu. Siapa? Nis. Kita usaha lipat. Kita nampak macam kita usaha lipat. Sebenarnya Allah juga yang lipat, bukan kita. Allah yang bagi jadi. Ya, Allah yang bagi jadi. Tapi macam kita bagi jadi. Tidak, hakikatnya Allah yang bagi jadi. Tapi nampak macam kita bagi jadi. Jadi macam mana kita nak faham? Jika kita kata, kita yang buat, bukan Allah, maknanya ada benda yang Allah tak buat. Tu. Maka telah meruntuhkan, merosakkan sifat kekuasaan, kehendak, iradah, ataupun kudrah, kekuasaan Allah. Sebab apa rosak? Sebab ada yang Allah tak buat. Iaitu, kita buat. Kita buat. Kalau kita kata kita buat ni, aku buat. Takkan Allah buat kot. Nampak tak kita buat? Maknanya bukan Allah buat dah. Kena jawab tu. Siapa buat? Kita lah buat sendiri. Bukan Allah buat. Kalau jawab bukan Allah buat, maknanya dalam dunia ni ada yang bukan Allah buat lah. Maknanya ada kebanyakannya Allah buat, tapi ada yang bukan Allah buat. Maka rosak sifat kesempurnaan Tuhan tu. Habis tu kalau bukan kita buat, siapa buat? Allah lah buat. Takkan Allah buat? Iyalah. Kalau bukan Allah buat, siapa lagi? Ni dari segi pegangan. Siapa lagi buat kalau bukan Allah? Kita buat. Bukan Allah. Kena jawab tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Sebab kita buat kan, kenapa pula kena kata Allah buat? Bukan kena kata. Nak kata kita buat, boleh katalah kita buat. Saya cerita tentang pegangan dalam hati. I'tiqad. Kita berkata kat mulut kita buat. Memanglah kita kata kita buat. Memanglah kita kata api itu membakar. Ambil lighter bakar atau bakar. Kita kata api bakar. Kita kata. Dekat mulut. Kita sekarang ni bukan berbincang tentang apa yang kita cakap. Apa yang kita fikir. Kita cakap sekarang apa yang kita pegang. Bila kita tengok api, tengok kena kertas, kita fikir api itu bakar. Kita cakap, oi api bakar. Tapi kita pegang, bukan api yang bakar, Allah yang bakar. Tak apa, kita cakap tu tak ada masalah. Yang kita bincang ni tentang pegangan. Ni bab tauhid, bab pegangan. Bukan bab cakap. Cakap tu syariat. Jadi sekarang ni, kita nak pegang apa ni? Kita pegang apa? Kita pegang semualah Allah buat. Tak puas hati lagi. Kita kena soal diri kita. Kalau bukan Allah buat, siapa buat? Kita kata kita buat. Bila kita kata kita buat, kita kena soal diri kita lagi. Apa dia? Maknanya dalam dunia ni ada yang bukan Allah buat lah. Allah tak buat. Sebab kita buat, bukan Allah. Masa tu kita akan tergantung. Ya tak ya juga. Kalau ada yang bukan Allah buat, maknanya Allah tu tak buat semua lah. Kata Allah buat semua perkara. Kata Allah Maha Berkuasa. Malah ayat Quran, dalil naqli kata, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan Allah yang jadi apa yang kamu buat. Tiba-tiba kita pula nak lawan ayat Quran. Kita akan berbahas dengan diri kita sendiri. Sebab kita payah nak terima dalam bab ni. Sebab kita rasa kita buat. Kita rasa kita angkat. Kita rasa kita baling. Semua kita rasa. Tak ada masalah. Dan kita cakap, aku baling. Semua kita kata. Kita bukan cerita pasal rasa, bukan pasal fikir, bukan pasal cakap. Pasal pegang. Memang, aku baling. Tapi bila kita korekkan akidah kita, kita kata, siapa yang baling? Allah yang baling. Habis kan kita baling? Ya, kita baling. Tapi hakikatnya Allah baling. Tak puas hati. Kita tanya.
tanya diri kita. Kalau bukan Allah baling, siapa yang baling? Kita sendiri baling. Okey, tak apa, terima lagi. Maknanya kalau kita sendiri baling, bukan Allah baling. Bukan Allah baling. Maknanya dalam dunia ni, ada yang bukan Allah buat. Masa tu kita akan jam. Maknanya dalam dunia ada bukan Allah buat lah. Allah buat banyak, tapi ada juga yang bukan Allah yang buat. Bila bukan Allah yang buat, kita pun buat. Maknanya kita dah memberi bekas. Itu maksudnya kita dah memberi bekas. Itu dari segi pegang. Jadi, kita kata, makan-makan, kenyang. Kita tengok, banyaknya nasi. Bila kita tengok nasi, dia bubur banyak tu, kita terus terasa dekat hati kita, atau kita terus cakap kat mulut kita, Allah, pecah perutnya ni, kenyang lah makan banyak ni, buang sikit, buang sikit. Mulut kita kata kenyang sebab nasi tu banyak. Otak kita fikir banyak sangat, masuk perut, kenyang lah, buang sikit. Tapi, bila kita korek dekat pegangan kita, siapa bagi kenyang nasi ke? Tak, Allah. Itu nampak beza dia. Habis yang kita bincang ni apa ni? Kita bincang tentang pegang, bukan tentang cakap. Jadi, makan nasi, adakah nasi yang mengenyangkan? Tidak, Allah yang mengenyangkan. Bermakna, kalau makan nasi, kenyang, makan nasi, kenyang, makan nasi, kenyang. Ambil kertas, bakar dengan api terbakar kertas. Ambil air, jiruh basah, jiruh basah, jiruh basah. Maka dipanggil sunnatullah. Allah buat kaedah, Allah buat peraturan. Yang Allah sendiri reka peraturan itu. Apabila api kena benda yang kering, maka dia terbakar. Setiap kali terbakar. Allah yang buat gitu. Secara beradat dia panggil. Kena air basah. Allah sentiasa buat gitu. Dia panggil sunnatullah. Makan, kenyang. Tapi bukan makanan tu mengenyang. Saja je Allah nak buat. Bila orang tu makan, Allah bagi kenyang. Makan, Allah bagi kenyang. Makan, Allah bagi kenyang. Makan, Allah bagi kenyang. Cuma yang Allah bagi kenyang bukan sebab makan. Bukan. Kenyang tu Allah bagi sama ada makan ataupun tak makan. Cuma Allah buat secara beradat. Kalau makan, Allah bagi kenyang. Tak makan, Allah tak bagi kenyang. Allah buat tu secara beradat. Tapi tak semestinya. Dia panggil hukum adat. Jadi, api membakar, makanan mengenyangkan, air menghilangkan dahaga, air juga membasahkan. Allah letak lalu ke air tu untuk padam api. Lalu ke air tu untuk basah. Allah saja buat begitu. Dia panggil sunnatullah. Jadi, kenyang kita, terbakarnya sesuatu, basahnya sesuatu, bukan nasi yang memberi kenyang. Tidak. Bila nasi, dipanggil makhluk bagi bekas. Kainat memberi bekas. Hanya Allah je bagi bekas. Bekas tu apa? Yang jadi. Jadi apa? Jadi kenyang. Jadi kenyang. Hanya Allah. Cara kita fikir, cara kita cakap, memang atas dunia ni, kita akan cakap benda tu yang bagi kenyang. Tu cuma bercakap. Sekadar cakap. Sekadar fikir. Tapi hati kita, pegangan kita, Allah yang bagi. Cukuplah tu. Memadai dah fardu ain dah tu. Sebab apa kita kena kata gitu? Sebab kita soal diri kita, kita tak boleh jawab. Iaitu, kalau nasi itu bagi kenyang, maknanya bukan Allah lah bagi kenyang. Bukan Allah ke bagi kenyang? Bukanlah nasi bagi. Maka maknanya ada yang berlaku dalam dunia ni yang Allah tak buat. Maka kat situ bahaya akidah kita. Bahaya dah kat situ. Jadi kita tak berani nak cakap. Akhir sekali kita menerima semua yang berlaku adalah Allah yang nak ianya jadi dan Allah yang jadi dengan kudrahnya, dengan kekuasaan, dengan kekuatan Allah. Jadi, malah perbuatan Allah itu tidak bersekutu dengan sesuatu. Tak bersekutu ni maksudnya tak ada kena-mengena dengan yang lain bila Allah nak buat. Bila Allah nak dan bila Allah buat, tak ada kena-mengena dengan sesuatu. Tidak bersekutu. Tak ada kena-mengena dengan yang lain. Yang dinamakan kainat tak bagi bekas. Kalau ada kena-mengena dengan lain, tetap bagi bekas juga. Contohnya, bila kita minum, bila Allah tengok kita minum, bila Allah tahu kita minum, baru Allah bagi hilang haus. Jika begitu, Allah telah bersekutu dengan air dah. Kerana bila air itu kena minum, baru hilang haus. Makan, baru itu. Kalaulah
Allah mengenyangkan seseorang apabila dia makan, kerana dia makan Allah kenyangkan, maka Allah ada kerana lah. Bila Allah ada kerana, maka dia panggil bersekutu. Itu syirik. Itu syirik. Maknanya kalau tak makan, kita berpegang, kalau tak makan, Allah takkan bagi kenyang. Kena makan, baru Allah bagi kenyang. Maka Allah terikat. Syirik nama dia. Itu syirik. Habis tu yang makan kenyang, itu bukan sebab Allah terpaksa. Bukan. Memang Allah buat. Itu dia panggil. Sengaja buat. Sunnatullah. Allah sengaja buat. Begitu. Tapi bukan sebab terikat. Bukan sebab bila makan, baru Allah bagi. Tidak. Tak. Kena faham betul-betul dalam bab tu. Jika kita kaitkan dengan sesuatu, maka kita telah mensyirikkan Allah. Kerana Allah terikat, terpaksa. Tapi nampak kelihatan seperti makhluk yang memberi bekas. Nampak saja. Makhluk yang buat, makhluk yang jadi kan, nampak saja. Tapi hakikatnya Allah yang buat. Contoh ni masyhur. Ada cincin. Pakai cincin. Bila pakai cincin, tergerak. Nak buat contoh apa cincin tu? Kita gerak. Okay. Bila kita gerak cincin tu, alahai. Mana mainan budak-budak ni? Biasa ada kat sini. Tiba saya nak cari ni tak ada lah. Okay, ni dia. Okay. Ni getah. Okay. Cincin lah. Cincin pakai kat sini. Ni cincin. Cincin. Bila kita gerak, tangan ni kita gerak. Siapa yang menggerakkan tangan? Jika kita kata Allah yang menggerakkan tangan, okey. Okay. Siapa yang menggerakkan cincin? Jika kata cincin ni bergerak, kerana cincin ni bergerak, bukan Allah yang gerakkan. Allah gerakkan tangan. Cincin ada dekat jari. Maka bila Allah gerakkan tangan, cincin ni ikut. Tapi siapa gerakkan cincin ni? Bukan Allah. Tangan yang menggerakkan cincin, Allah menggerakkan tangan. Syirik. Allah yang menggerakkan tangan, cincin yang duduk ikut sekali ni pun Allah yang gerakkan juga. Allah yang gerakkan juga. Kita kena faham, tak? Cincin tu bergerak kerana tangan bergerak. Maka tangan telah menggerakkan cincin. Tangan tu siapa gerak? Tangan tu Allah gerak. Tetap juga syirik. Menduakanlah. Maknanya Allah memberi bekas, iaitu menggerakkan tangan, dan tangan juga memberi bekas, iaitu menggerakkan cincin. Okay. Kita tengok. Kita pergi supermarket bawa troli. Dalam troli itu ada barang. Apabila bergeraknya troli, siapa yang menggerakkan barang kat dalam tu? Jika Allah hanya menggerakkan manusia, manusia yang menggerakkan troli, bukan Allah. Manusia Allah dah bagi kekuatan kat manusia ni, maka Allah menggerakkan manusia. Manusia ni gerakkan troli, tapi bukan Allah gerakkan troli. Allah gerakkan manusia aja. Manusia ni yang gerakkan troli tu yang gerakkan barang dalam tu. Okay? Maka i'tiqad ni i'tiqad kufur. Kalau tak faham kufur, i'tiqad kafir. Pegangan kafir. Pegangan Mu'tazilah. Sebahagian ulama kata kafir. Siapa faham begitu? Sebagai ulama kata tak kafir lagi, tapi wajib perbetulan akidah secepat mungkin. Berdosa besar. Khilaf kat situ.
Ada kata kafir faham gitu. Walaupun nampak sembahyang, walaupun nampak puasa, walaupun nampak orang perempuan pakai tudung labuh sekali tu. Tapi dia pegang begitu, itu adalah pegangan kafir. Kufur. Setengah kata i'tiqad Mu'tazilah yang mana ianya mubtadi', iaitu akidah bid'ah, akidah berdosa besar, fasik, tapi tak kafir lagi. Ada kata khilaf kat situ. Ini kita pegang ni. Kalau kita kata tolak troli, kita tolak troli, troli tolak barang, barang bawa. Jadi siapa yang tolak barang? Troli. Siapa yang tolak troli? Kita. Cakap tak apa, fikir tak apa. Tapi pegang bukan. Allah yang gerakkan semua. Jika kita kata Allah tak gerakkan barang, Allah hanya gerakkan manusia, maka di situ syirik dia panggil. Dengan maksud telah menduakan Allah. Allah buat, kita juga buat. Allah memberi bekas, kita juga memberi bekas. Cuma memberi bekas Allah power punya, memberi bekas kita sikit, tapi tetap memberi bekas juga. Tangan ni memberi bekas dekat cincin yang digerak. Troli tu memberi bekas dekat barang yang ditolak. Ada juga, tapi bekas yang jadi tadi tu hasil daripada Allah juga asalnya. Asalnya daripada Allah juga. Kalau tak ada Allah tak boleh gerak juga. Cuma dia betul panggil syirik, menduakan. Menduakan Allah. Macam itulah juga orang kata makan ubat patut sembuh. Makan ubat sembuh. Cakap tak apa, fikir tak apa. Buat pun tak apa. Tapi pegang Allah yang menyembuhkan, bukan ubat. Dan bukan juga kita berpegang dengan kita makan ubat baru Allah bagi sembuh. Tidak juga. Tidak juga. Allah yang pilih dan gerak hati kita untuk masuk kelas malam ni. Iyalah. Pastilah. Pastilah. Semua perkara. Sama ada gerak hati, lintasan hati, niat, apa saja. Semua perkara. Yeah. Jadi, setelah makan ubat, sembuh kan? Allah menyembuhkan. Ya, Allah menyembuhkan. Tapi kita nak kata ubat ni power, ubat ni elok. Tak ada masalah. Kita nak fikir, makan ubat ni mahal aja tapi tak elok ubat ni. Boleh. Ubat ni baru sembuh, ubat ni tak sembuh. Boleh fikir, boleh cakap. Boleh buat, iaitu makan. Tapi, kita kena berpegang, Allah yang bagi sembuh, bukan ubat. Okay, satu. Dan kita kena pegang juga, bukannya dengan sebab kita makan ubat, Allah bagi sembuh. Tidak juga, tak pegang gitu juga. Jika kita pegang begitu juga, maka masih lagi syirik kan? Rosaklah. Sebab Allah terikat. Kita makan ubat, ya Allah, kau suruh usahakan, usaha ikhtiar kan. Aku dah makan ubat, bagi sembuh, tak kira. Macam tu seolah-olah. Dengan makan ubat, maka baru Allah sembuh. Allah terikat dengan ubat tu. Tidak. Dua, jangan fikir. Yang pertama, ubat yang bagi sembuh. Oh, tu memang teruk sungguh lah. Jangan. Yang kedua, dengan kita makan ubat, baru Allah bagi sembuh. Pun jangan fikir. Itu syirik juga. Habis tu, Allah bagi sembuh. Ubat, tak ada kena-mengena. Habis makan nak makan. Makan yang baru sembuh. Cakap boleh. Pegang, tak. Makan ke tak makan ke, Allah yang bagi sembuh. Tak ada kena-mengena dengan makan, tak ada kena-mengena dengan ubat. Allah bagi sembuh. Tapi kalau tengok biasa-biasanya, makan Allah bagi sembuh, makan sembuh. Kita katalah makan sembuh. Ini cerita pegang. Saya ulang balik. Saya takut nanti kan orang salah faham. Ini cerita pegang. Bukan cerita cakap, bukan cerita buat. Cerita pegang. Sebab tauhid ni pegangan. Tasawuf ni rasa. Rasa hati. Tasawuf. Fiqh ni boleh tak boleh, hukum. Jadi jangan campur benda tu. Jadi, Allah tidak terpaksa sembuhkan kita bila kita makan ubat. Tidak. Allah tak ada terpaksa. Ramai orang makan ubat tak sembuh-sembuh. Ramai orang tak makan ubat pun sembuh. Ramai orang ambil ubat, datang penyakit. Dengan dia berobat tu, ambil ubat, penyakit datang. Ada orang makan ubat, penyakit datang. Ada orang makan ubat, sembuh. Ada orang tak makan ubat, sembuh. Jadi kita tak boleh kata dengan makan ubat tu sembuh. Tak boleh. Tak boleh juga kita kata dengan tak makan ubat tak akan sembuh. Tak boleh juga. Sebab ada orang makan ubat, penyakit lain datang. Dia ada sesuatu penyakit, TB. Maka doktor bagi ubat. Dia makan ubat untuk bunuh kuman TB. Secara automatik, buah pinggang dia rosak. Tengok makan ubat, jadi sakit. Kata makan ubat akan sembuh. Tak, makan ubat jadi sakit lagi. Iaitu,
TB dia tu mungkin elok, tapi buah pinggang dia rosak. Tak kira lah banyak. Jadi maknanya makan ubat pun boleh datang penyakit. Ya. Sebab yang mendatangkan penyakit bukan ubat. Yang menyembuhkan penyakit pun bukan ubat. Allah. Allah semuanya. Cuma kita hidup, kita nak makan ubat. Silakan. Kita tak nak makan ubat. Silakan. Sebab yang sembuh bukan ubat. Usaha. Usaha dan ikhtiar bukan satu cara. Banyak cara. Iaitu makan ubat. Usaha. Iaitu minum air, baca Yasin, baca Fatihah, minum air. Usaha. Antara usaha dalam hadis Nabi. Apa dia? Banyak sedekah. Usaha tu. Dia ambil duit, tiap-tiap hari dia sedekah sebab sakit. Nak ubat sakit, Nabi kata, jika sakit, banyak bersedekah, maka sembuh. Itu usaha tu. Kita pakai logik kita. Mana boleh? Kena pergi doktor lah. Kita kata suka hati kita. Kita kata gitu. Orang lain kita tak boleh kata salah. Sebab usaha bukan satu cara. Buktinya ramai yang pergi jumpa doktor mati. Dan buktinya ramai yang tak pergi jumpa doktor tak mati-mati. Macam orang cakap isap okok penyakit tu kan. Umur pendek lah penyakit lah. Ramai yang isap okok sampai ketua. Yang tak isap okok mati awal lagi. Dari segi nak cakap, boleh cakap. Tapi bukti itu sekadar tekaan saja. Makan ubat sembuhlah nanti. Tekaan saja. Sembuh, tak sembuh sudah. Tapi sembuh tu bukan sebab ubat langsung. Tak ada kena-mengena pun dengan ubat. Tak ada kena-mengena. Jika ada kena-mengena dengan ubat, maka Allah terikat. Terikat dengan ubat. Maka Allah dah kalah dengan ubat. Apa benda punya Tuhan kalah dengan ubat? Ubat ni mesti kena sembuh kalau makan ni. Maka Allah terpaksa sembuhkan sebab ubat tu. Mana ubat tu ada kuasa. Ubat tu telah memaksa Allah untuk menyembuhkan. Oh, Allah dengan ubat pun kalah. Itu bukan Tuhan lah. Tuhan maha kuasa kan. Jadi, tak terikat. Tidak terikat. Ramai orang dia tak boleh nak pisahkan keterikatan tu. Dia tetap nak cakap, yelah, kena ikhtiar, kena usaha. Dia tak boleh pergi. Dia tetap juga nak cakap. Tu. Dalam fikiran dia tu. Dah lama kena jajah. Kata merdeka, tapi dah lama kena jajah. Jajah dengan sains dan teknologi. Apa dia? Takkanlah tak usaha, kenalah makan ubat. Tapi kalau makan ubat, baru Allah sembuhkan. Kalau tak makan, Allah tak sembuhkan. Dia tak berani nak jawab. Tapi dia kata, mestilah kena makan ubat dulu. Mestilah kena inject. Kalau tidak, macam mana nak sihat? Dia tak boleh tau. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh terima. Mesti kena makan. Nampak? Otak tu. Senang aja. Kita kena tanya diri kita sendiri. Adakah Allah terikat dengan ubat? Adakah Allah tidak berkuasa? Iaitu berkuasa maksudnya, tak makan ubat pun aku boleh bagi sembuh. Begitu? Allah boleh tak gitu? Boleh tak? Tak makan ubat pun Allah bagi sembuh. Boleh. Makan ubat pun Allah bagi sembuh. Boleh. Tapi Allah bagi sembuh bukan sebab makan ubat. Sebab Allah nak. Itu kun fayakun tu. Bila Allah kata jadi, maka jadi. Itu maksudnya jadi tu macam mudah jadi. Tak ada nak fikir, tak ada nak kait kerana. Tak ada. Tak ada. Jadi itu yang ada kena dengan memberi bekas. Memberi bekas. Okey, kita tengok. Orang yang belajar agama sekalipun, pelajar agama, pelajar yang minat pada agama, dia kadang-kadang merasakan dia belajar dengan ustaz yang tertentu mudah faham. Maka dia kata dekat mulut, belajar dengan ustaz ni mudah faham. Mulut kan sebut tadi, tak ada, cakaplah apa-apa pun. Dia fikir pun sama. Tak mahu belajar ustazah ni, nak belajar ustazah ni. Sebab ustazah ni mudah faham. Sebab ustazah tu boleh bagi faham mudah. Cakap dan fikir tak ada masalah. Silakan. Tapi pegang, siapa bagi faham? Allah bagi faham. Bukan. Sebab apa? Sebab ada yang dapat faham walaupun tak belajar. Dan ada yang belajar tak faham-faham. Belajar lah, benar. Tak faham-faham. Ada yang tak belajar pun faham. Itu buktinya Allah tidak terikat. Cuma Allah buat tu secara beradat dengan kehendak Allah. Untuk kita juga sebenarnya. Allah buat tu secara beradat. Iaitu belajar, faham. Belajar, faham. Belajar, faham. Usaha, faham. Allah buat secara beradat. Untuk kita. Bukan untuk Allah. Untuk kita. Kenapa? Biar kita senanglah nak menguruskan dunia kita. Iaitu, kita belajar. Lepas tu faham. Belajar, faham.
kalaulah Allah tak buat secara terurus macam tu, kita yang susah, bukan Allah yang susah. Kita yang susah. Belajar faham, belajar tak faham, tak faham. Lama-lama malah belajar. Tak faham. Ada orang belajar pun faham, ada orang tak belajar pun faham. Jadi dia susah. Jadi lama-lama oleh kerana Allah buat secara beradat, sunnatullah, maka kita terasa belajar tu yang bagi faham. Ustazah tu yang bagi faham. Kita terasa. Kita terfikir dan tercakap. Tapi tak ada masalah. Cuma kita tetap kena pegang Allah yang bagi faham. Allah yang bagi faham. Ataupun kita kata Allah yang bagi faham, lalu ikut ustaz. Tapi lalu tu pun, ustaz tu tak ada bekas langsung pun. Allah sepenuhnya. Sekadar nak cakap je lalu ikut ustaz. Kalau kata lalu ikut ustaz yang ada bekas, tak boleh juga. Maknanya Allah memerlukan ustaz untuk terangkan. Maka Allah bagi kelebihan. Maka ustaz tu telah memahamkan. Oh, tak boleh, masih lagi syirik. Sekadar cakap je lalu ke ustaz. Tapi sebenarnya ustaz pun tak bagi bekas pun. Tak lalu ke ustaz pun boleh faham. Boleh faham. Jadi perlu diberi perhatian. Ada apa ni? Adatnya akal kita makan ubat akan sembuh. Namun dari sudut hakikat kita yang menyembuhkan itu adalah Allah. Hakikat kita yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan ubat. Ya, betul. Betul. Gitu. Makan certain ubat juga. Bukan sebab semakin sakit. Bukan sebab semakin sakit juga ya. Kerja Allah. Ya, betul. Itulah. Begitulah. Jadi, jadi makhluk ni memang tak memberi bekas. Makhluk langsung tak bagi bekas. Dengan maksud makhluk apa buat pun tak jadi. Bila masuk buat makhluk, ubat ke air ke api tu makhluk lah tu. Kita sendiri ke tak. Semua Allah. Semuanya Allah. Cuma kita terlupa. Kita terlupa masa kita menjalani kehidupan kita, kita terlupa. Okey lah. Baguslah lupa. Bukan bagus. Okey lah lupa, tak ada masalah. Sebab lupa tu akal. Yang penting pegang ni. Pegang tak lupa. Setiap kali orang tanya, setiap kali tu kita boleh jawab. Cuma kita ni jenis lupa. Memang manusia jenis lupa. Jadi kita rasa kita. Di situlah peranan tasawuf pula. Untuk merasakan 24 jam tadi tu, lebih banyak merasakan semuanya perbuatan Allah dan kehendak Allah. Atau bahasa lain, takdir Allah. Dalam masa 24 jam tu lagi, macam mana nak rasa berjam-jam, 10 jam terasa bahawasanya semuanya tu perbuatan Allah. Yang 14 jam lagi tu tak terasa. Contoh gitu kan. Lagi banyak seharian tu kita rasa, lagi bagus. Itu peranan tasawuf pula. Sebab tasawuf ni rasa. Bukan pegang, rasa. Jadi kita tak terasa, langsung tak terasa 24 jam sehari, langsung tak terasa itu adalah perbuatan Allah, itu adalah kehendak Allah, itu adalah takdir Allah. Langsung tak terasa 24 jam. Tak ada masalah. Tapi lagi banyak rasa, lagi bagus. Sejam rasa, dalam masa 24 jam, sejam rasa, terasa ke hati kita, takdir, semuanya takdir Allah. Semuanya Allah yang buat. Sejam. Bagus. 2 jam lagi bagus, 3 jam lagi bagus. Langsung tak rasa, tak ada masalah, tak berdosa. Jadi, tasawuf tu lah yang nak meningkatkan rasa kita sampaikan 24 jam rasa. Jadi wali 24 jam rasa. Rasa apa? Rasa semua adalah perbuatan Allah atau kehendak Allah ataupun Allah yang memberi bekas. Jadi hidup dia tenang aja wali ni. Jadi apa-apa hidup tenang. Sebab dia semua Allah bagi bekas. Jadi apa-apa semua Allah bagi bekas. Hidup mati apa semua dia tengok. Relax aja. Kita tak. Kadang-kadang bila berlaku kita lupa. Kita lupa. Kita ingat bukan Allah, bukan. Kita tak terlupa yang semuanya adalah daripada Allah. Maka tak ada masalah pun. Sebab rasa tu masalah bab tasawuf. Bukan masalah bab i'tiqad. Kita bab i'tiqad. Minta maaf, nak macam mana nak letakkan, bezakan kita pegang atau faham ya? Risau apa yang kita faham jadi pegangan. Tak. Tidak, jangan risau. Siti, jangan risau. Apa yang kita fikir, yang kita cakap, itu dia panggil isnad majazi, majaz akli. Ataupun kita hidup memang begitu, jangan risau. Macam mana nak tahu pegangan kita macam ni? Kita korek dekat hati kita, kita tanya diri kita sendiri. Itulah pegangan. Walaupun kita faham, walaupun kita cakap, lain, berbeza dengan hati kita yang kita pegang. Kita korek. Apa yang terjadi dalam apa yang terjadi, semua yang terjadi dalam dunia ni, semuanya Allah nak jadi, Allah nak yang jadi, Allah nak
ianya terjadi dan Allah yang jadikan. Dan dengan ilmu Allah bila korek. Tapi bila korek tu maksud bila tanya diri sendiri. Lepas tu keluar rumah lupa dah. Apa-apa jadi kita pula. Semua kita makan, ada orang langgar. Apa benda kau? Tak reti bagi signal, main langgar-langgar ni. Dah rosak. Kita marah orang, kita kata orang tu buat. Hakikatnya Allah kan? Tak apa. Tak ada masalah. Itulah kita hidup. Mana boleh kita semua Allah macam tu, kena banglah langgar. Kalau kita rasa macam tu, kita kata tak apa. Ini semua takdir, qada dan qadar daripada Allah, balik. Yang ni saya repair sendiri. Saya repair sendiri. Tu wali lah. Wali-wali buat gitu lah. Tak apa. Kita ke wali kan. Bila begitu kita kata, apa benda kau ni? Buta ke mata kau tak nampak? Sedangkan Allah yang bagi langgar kan. Tak apa. Itu kita hidup. No problem. Tapi dalam masa yang sama, cuba kita korek. Kita berhenti kejap. Tengah-tengah marah ni, kita berhenti kejap. Siapa yang takdirkan langgar tu? Allah. Siapa yang nak ianya terjadi? Allah. Siapa yang jadikan, merealisasikan perkara itu? Allah. Semua Allah ni. Bukan dia. Allah. Okey. Korek kat hati. Tapi marah kat mulut. Engkau ni bayar tak kira. Engkau ni buta. Kita kata dia buat. Bukan Allah. Tak apa. Tak apa. Itu manusia. Itulah manusia. Kalau semua Allah kita rasa 24 jam, wali. Tak ada masalah. Itulah manusia. Macam itulah. Okeylah tu. Tahniah anda selalu macam tu. Tahniah. Kita marah dulu, lepas tu baru fikir. Tahniah kerana anda manusia. Anda manusia. Okey. Cuma itulah. Saya nak apa jadi pun ingat Allah. Itulah memanglah ada orang berusaha ke arah itu. Tapi dia bukan fardu ain, tak wajib atas setiap orang. Tapi aku tak kira, aku nak apa yang terjadi aku sentiasa berfikir, sentiasa bercakap, sentiasa berpegang bahawasanya semua daripada Allah. Aku nak berusaha ke arah itu, belajar dan sebagainya. Boleh, tapi bukan fardu ain. Akhir sekali dia dapat, jadi wali je. Wah, itu panggil wali-wali tu. Semua Allah. Dalam hati dia semua Allah. Apa yang berlaku semua Allah. Rezeki yang tak semua Allah. 24 jam. Wali. Kita yang jadi tak wali ni sebab kita lupa. Dan memang kita jenis lupa. Dan tak ada masalah pun lupa. Jangan hilang dalam hati. Cukup. Kenapa Allah ciptakan Rasulullah sebagai pesuruh? Adakah Allah perlukan perantara antara manusia dan Allah? Tak. Kita tak boleh kata gitu. Bukan Rasulullah je. Allah cipta malaikat. Malaikat buat kerja. Allah tak boleh buat sendiri ke? Nak kena ada tentera buat. Lemahlah Allah. Tidak. Kenapa Allah hantar pesuruhnya? Tak boleh Allah bagi wahyu ataupun ilhamkan sendiri kat setiap orang. Kenapa perlu orang lain bagi tahu? Allah tak boleh buat sendiri. Allah lemah? Tidak. Kenapa Allah perlu buat hujan? Hujan kena bumi, kena benih. Benih tu tumbuh. Kenapa tak tanam tu besar? Allah tak boleh buat? Boleh. Boleh. Jadi soalan dia, kenapa Allah ciptakan Rasulullah sebagai pesuruh? Nampak? Nampak? Kita sedang mempersoalkan Tuhan. Bahaya. Tuhan ni tak sama. Dengan raja, dengan agung pun kita tak boleh persoal. Tahu tak? Agung pergi pemakaman Ratu Elizabeth. Yang dah mati tu kan. Cuba soal. Kenapa pergi? Kapi kan tu. Masuk dalam tu, buat TikTok, buat Facebook, pendek seminit. Buat apa pergi? Berani tak persoal? Dia ada alasan dia, kita tahu apa, tapi kita bersoal. Apa benda buat pergi? Nak bagi penghormatan apa benda orang kapi? Orang kapi. Kenapa pergi pemakaman dia tu? Persoalan. Kejap menangkap. Itu baru apa? Itu baru raja manusia tu. Ini kita sedang mempersoalkan Allah kenapa ni? Kita tu lah makhluk. Kita ni lah yang banyak persoalan. Dalam surah Al-Anbiya kan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kamu jangan tanya kenapa Allah. Kerana bukan kerja kamu nak tanya, kerana kamu yang akan ditanya dekat padang mahsyar nanti. Nampak? Kita dah ambil alih tugas Allah. Allah yang akan tanya kita, tapi kita sibuk duk tanya Allah, kenapa. Cuma
Bukannya sampai tak boleh, bukannya sebagai nak mempertikai, nak faham. Ni beberapa martabat. Ada martabat tak nak persoal langsung. Mak ayah dia suruh buat, dia buat aja, tak nak persoal. Engkau kahwin dengan ni, ikut. Kau jangan kahwin dengan dia, ikut. Engkau ni, ikut. Bak gaji engkau, ikut. Ada orang persoal, ada orang tak persoal. Mana yang baik? Seorang anak tanpa mempersoalkan apa mak ayah dia suruh buat, dia buat sampai kahwin. Tak persoal kenapa. Dengan yang nak tahu kenapa. Tapi kita tak boleh salahkan dia juga kan. Sebab dia nak tahulah kenapa. Dapat kerja. Jangan kerja ni. Tapi kerja yang ini. Yelah mak, yelah ayah. Ikut. Patuh aja. Balik rumah. Tadi pergi kantin. Jangan makan kat kantin. Ni, mak bawa bekal kan. Makan makanan bekal mak ni. Ya. Bukan persoalkan. Ini yang saya nak cerita ni. Saya nak jawab lah ni. Tak habis jawab lagi. Tak cepat sangat. Siapa? Puan Rasidah ni. Saya tengah jawab ni. Memanglah bukan persoal. Macam mak tadi lah. Macam mak tadi tu. Mak kata, engkau tak, ni cerita tak kahwin lagi. Ambil ni. Bekal ni. Makan bekal. Tak payah pergi kantin dengan kawan-kawan. Ya mak. Baik mak. Dia pergi makan. Pergi kantin tapi tak beli. Bagi gaji kat mak. Nanti kalau nak keluar nak duit minyak apa nanti mak bagi tiap-tiap hari. Yalah mak, dapat gaji bagi. Pakai baju ni, jangan pakai baju lain. Mak dah gosok baju ni. Baik mak. Okey, dengan yang mempersoalkan. Tak salah pun soal. Pakai baju ni, alamak, baju merah je pakai mak. Pakailah baju biru. Cakap elok-elok bukan? Mak ni tak ada, cakap elok-elok je. Pakai baju biru je. Pakai baju merah, pakailah baju lain. Kalau pakai baju ni je, pakai gitu. Nampak tak? Dah ada orang jawab anak misali. Anak misali dah ada orang jawab yang tadi tu. Yang ni, dia tak persoalkan. Dia bukan nak persoal, dia tanya kenapa. Asyik pakai biru je dengan merah. Nak juga pakai baju hitam, baju ada tu simpan. Buat apa? Nampak dia soal macam-macam. Dia nak faham kerana apa mak dia begitu. Dia nak faham kenapa mak dia begitu. Kenapa pula tak boleh makan dekat kedai? Mak kena masak pula. Segan nasi makan bawa macam anak mak lah. Beranak dia mempersoalkan. Bukan mempersoalkan. Dia cuba nak memahami. Cuba nak membincangkan. Salah. Tapi mana baik? Orang sebelum saya nak tanya dah orang dah jawab dah. Yang tadi tu anak misali. Kalau anak misali ni anak baik. Okey, kita relate kalau Tuhan. Maka ini hamba misali. Kita nak jadi apa sekarang ni? Jadi dua martabat. Martabat yang pertama dia tak persoalkan. Itu martabat terbaik, anak misali. Malah kita sekarang ni nak anak kita macam tu. Sampai dia kahwin, lepas tu kau pada pandai lah kan. Cerita sebelum kahwin lah. Sebab dah kahwin kan, cerita dia lain macam sikit. Daripada kecil ni, kalau kita nak anak kita beremaja apa semua, ikut kita. Kita nak anak macam tu. Kita nak yang macam tu. Itu baik kita kata. Jangan duk bersoal-soal. Sebab aku lebih cepat, lebih awal makan garam. Kita nak macam tu dan kita kata, yang ini baik. Kita iktiraf dia. Ikut cakap. Kita nak macam tu. Tapi, kita tak boleh menyalahkan yang banyak tanya ni. Sebab dia nak faham. Silap-silap, dia ni nak menghadapi kehidupan dia akan datang, dia perlukan kefahaman dalam kehidupan. Maka dia nak tanya sekian. Boleh juga. Cuma martabat yang tertinggi, iaitu martabat hamba. Hamba dia tak tanya Tuhan dia suruh buat apa. Itu martabat tertinggi. Saya nak cerita dari segi martabat. Martabat kita yang pedagang ni, martabat segan nak sebut, tapi kena sebut juga. Martabat kita pedagang dengan Allah. Sembahyang nak pahala, berdagang. Kita nak yang Allah janjikan. Kita bukanlah martabat hamba. Hakikat memang kita hamba, tapi martabat kita martabat peniaga je dengan Allah. Martabat peniaga, macam peniaga kan. Sedangkan martabat yang paling tinggi adalah martabat hamba. Hamba ni macam mana? Yalah. Okey. Sikit dua martabat. Habis tu, kenapa Allah buat malaikat juta, bilion untuk buat kerja? Kerja Allah lah kita kata, turunkan hujan, bagi rezeki, turun wahyu apa semua. Bukan menandakan Allah tak kuat, tidak. Allah buat dengan kehendak dia nak.
Kalau bahasa Melayu, bahasa kita panggil suka hati dia lah. Walaupun Allah tak ada hati, suka hati. Maksudnya, ikut Allah. Dia buat secara tersusun, terorganisasi, tersusun. Nak buat apa-apa, dia ada sistem. Allah yang buat sistem tu, dengan kehendak Allah, tak ada terikat dengan siapa-siapa. Maka Allah buat dengan cara, kalau nak buat apa-apa, ada yang buat. Allah pun buat malaikat untuk buat. Hakikatnya Allah yang buat. Cuma Allah nak tunjuk saja, Allah ni buat. Allah ni berkuasa. Tu je. Dengan buat berjuta bilion, tak tahulah berapa banyak malaikat. Buat manusia. Dan suruh tugas masing-masing. Tapi hakikatnya, Allah yang buat juga. Oh, tu sekadar itu sahaja. Jadi, Allah utuskan Rasul, kita pegang, kita kata sebab nak menyampaikan arahan Tuhan. Sebagai perantara. Kita kata dan kita hidup begitulah. Tapi kita pegang, bukannya Allah tak mampu. Allah tak boleh ke nak pergi direct tanpa Rasul? Boleh. Tapi memang apabila Allah buat, itu dia panggil sunnatullah tu. Bila Allah buat, dia tersusun. Allah buat tersusun. Bukan Allah hebatnya. Allah buat sangat tersusun. Jadi, kerana itulah, sekejap, soalan tadi. Kerana itulah, Allah buat pesuruh, kita kata secara macam tadilah cakap, Allah ciptakan Rasul untuk ajar kita lah. Cakap macam tadilah. Api membakar. Air membasahkan. Kita kata gitulah. Rasul untuk, kerana nak ajar kita. Bila Rasul ajar, kita faham. Hakikatnya Allah yang bagi faham, bukan Rasul. Sama je sebenarnya. Semuanya sama je sebenarnya. Samalah kita faham yang mana kita cakap dan kita berhadapan hari-hari. Kita kata aku buat, engkau buat, aku buat, engkau buat, engkau, aku. Sama juga Rasul datang, Rasul nasihatkan kita, Rasul suruh, Rasul suruh kita buat semua. Hakikatnya semua Allah. Sama je. Kalau kita faham, sama je. Sama dengan api, sama dengan air membasahkan, sama dengan makanan mengenyangkan. Sama je. Sama. Itu kita hidup, begitulah kita hidupnya. Sebab tu saya kata, kita bincang bukan tu. Kita bincang pegang. Bila Rasulullah, dia dah buat gitu, maka dia boleh menyebabkan seseorang itu beriman atau tidak? Tak boleh juga. Pakcik dia sendiri. Kenapa kalau Rasul tu ada kekuatan untuk memberi hidayah lah kita kata, kenapa pakcik dia sendiri yang dia sayang sampai nangis-nangis? Tak beriman sampai meninggal. Walaupun ada pendapat 2-3 pendapat yang lain, kita ambil pendapat yang kata itulah. Maknanya Rasul sendiri pun tak boleh bagi hidayah. Allah yang bagi. Kalau macam tu buat apa utus Rasul? Memang gitu. Allah buat begitu. Kehendak Allah buat begitu. Iaitu buat turun hujan, baru tumbuh pokok. Sedangkan boleh je tumbuh pokok tanpa turun hujan. Sebab tu kadang-kadang sekali-sekala Allah buat menyalahi adat, dia panggil. Hujan tak ada pun pokok tumbuh. Kadang-kadang. Allah buat sekali-sekala. Kena api pun tak terbakar-terbakar. Makan pun tak kenyang-kenyang. Tak makan pun boleh jadi kenyang. Sekali-sekala. Nak bagi kita ingat balik. Kejap, ingat balik. Bukan makanan bagi mengenyangkan. Itu nak refresh. Ada kan? Duduk dalam sebulan. Tak mati-mati. Walaupun tak makan. Ada orang melepas makan terus mati. Ada orang makan lapar. Makan banyak pun lapar. Sampai perut besar pun tetap lapar. Tak hilang lapar. Allah buat kadang-kadang. Sekali-sekala je. Nak bagi refresh. Kita refresh. Yang bagi kenyang Allah. Bukan makan. Allah buat gitu. Kadang-kadang gitulah. Jadi sekarang ni, dari segi kita hidup, kita kena katalah kita buat. Sebab kita hidup. Kita hidup. Malah, Allah sendiri pun kata kita buat. Tapi hakikatnya bukan kita buat. Allah sendiri kata. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya kebaikan, apa yang dia buat. Dia buat, dia dapat baik. Dan baginya kejahatan ataupun baginya seksa apabila dia buat kejahatan. Nampak tak? Allah nisbahkan kat kita. Kita buat kebajikan, Allah bagi pahala. Kita buat kejahatan, Allah bagi dosa. Seolah-olah macam kita buat. Allah sendiri nisbahkan. Allah sendiri nisbahkan. Saya sebut sebelum ni kan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu membaling ketika kamu membaling. Kerana hakikatnya Allah yang membaling. Nampak? Walakinallaha rama. Bukan kamu membaling, bukan kamu. Ni baling ni. Okay. Bukan kamu membaling ketika kamu membaling.
Maknanya kat sini, Allah tetap memberi kredit kamu membaling. Kan Allah kata, bukan kamu membaling, ketika kamu membaling. Maknanya ada kredit juga. Iaitu kita kata kita baling. Allah kata kita baling. Tapi Allah kata, ketika kamu baling, maknanya ada kredit lah kita baling. Allah kata kita baling. Ketika kamu baling, sebenarnya bukan kamu yang membaling. Walakinnallaha rama. Allah yang membaling. Sekarang ni siapa yang baling ni? Hakikatnya Allah yang baling. Tapi Allah kata, bukan kamu membaling ketika kamu membaling. Maknanya kita baling jugalah. Allah sendiri yang bagi. Ya, kita baling. Nah, maknanya, zahirnya, perbuatannya nampak macam kita baling. Hakikatnya Allah yang baling. Dua. Kita hidup dua. Jadi, bab tu aja ni. Bab ni memang agak apa? Agak berlawanan dengan akal kita yang lama kita hidup dalam keadaan berperaturan. Berperaturan lah kita hidup. Peraturan ni macam mana? Peraturannya pukul 7 pagi cerah. Itu peraturan lah tu. Peraturan yang Allah buat. Allah buat pun secara beradat je. Pukul 7 cerah, 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 pukul 7 cerah. Begitulah daripada kecil sampai ke besar. Sehingga kan kita jadi macam mana? Mesti pukul 7 cerah. Tak mungkin. Kenapa kita jadi gitu pula? Sebab dah kita duduk dalam sistem itu. Hakikatnya pukul 7 boleh je gelap, 7 pagi. Boleh je. Sebab yang bagi cerah tu Allah, bukan matahari. Tapi Allah dah buat begitu sehingga kan kita lupa. Biasalah tu. No problem. Cuma pegangan Allah yang bagi cerah. Bukan matahari, bukan cahaya. Kita daripada kecil lagi kena panas, kena panas, kena api panas, sampai kita kata, kita lupa. Bila kita kata Allah yang manaskan, kita nak juga kata, yalah, walaupun Allah yang beri panas, tapi api kena ada. Dia tak boleh lari, dia tak boleh buang. Tapi kita kenalah ada api. Bila api kena, maka Allah lah bagi panas. Dia tak nak buang tu, tak nak buang juga. Sebab dah terlalu. Hidup di kita dah begitu. Hidup kita dah sunnatullah. Dah hidup dalam sunnatullah. Hidup dalam sistem yang Allah buat secara hukum adat beradat. Sehingga kan kita tak boleh nak tarik adat tu pergi tepi. Inilah para musyrikin Mekah yang tak boleh terima mukjizat Nabi ni. Sebab mukjizat ni mencari adat. Sebab dia memang dah hidup gitu dah, bahawasanya mesti macam tu. Tiba-tiba Nabi tu buat beza. Oh, tak boleh terima. Tak boleh terima. Bulan takkan boleh terbelah. Bulan dia duduk begitulah daripada berketurunan. Tiba-tiba Nabi belah bulan. Kenapa mereka tak boleh terima? Sebab mereka telah hidup dalam sistem adat yang Allah buat ni, sampai kan tak boleh nak pisah. Adat aja bulan tu. Belah boleh sangat. Nabi belah. Cantum balik. Tapi tak boleh. Mesti dia kata, yelah. Mesti nak kata tu. Walaupun macam tu, kena usaha juga. Nampak? Dia tak boleh. Sebab setiap kali kerja dapat duit. Setiap kali kerja dapat duit. Daripada tok nenek dulu sampai sekarang kita dengar cerita, kerja dapat duit. Tanam tumbuh. Bila kita kata Allah yang menumbuhkan, walaupun tak tanam. Yelah, memang Allah tumbuhkan. Tapi kenalah usaha tanam. Nampak? Dia nak masuk juga. Nak masuk juga benda tu. Itu gitu lah. Musyrikin dulu gitu lah. Dia nak juga masuk. Tak boleh. Itu syirik. Dari segi pegangan cakap memanglah risau dia takut salah ni. Kita cerita pegangan dia pergi masuk dalam syariat ni. Ni cerita akidah pegang. Tak boleh. Kita tak boleh rasa tak boleh nak cakap Allah, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah tanpa ada kena mengena yang lain. Tak boleh. Sebab kita dah duduk dalam sistem yang Allah buat, sistem adat. Dia kena pisahkan. Lepas dah pisah, masuk balik. Hiduplah macam biasa. Jangan tiba-tiba jadi lain pula. Tiba-tiba jadi tengok Allah yang buat. Orang jadi pelik pula, gila sim. Allah yang buat. Accident, tak apa. Allah yang takdirkan sejak azali. Jadi tak betul dah pula. Hidup macam biasa. Cuma beza dalam hati tu kita dah pisahkan Allah daripada makhluk yang lain. Allah buat apa tidak bersebab, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kemudian dah pisah, masuk balik, hidup macam biasa. Jangan tiba-tiba jadi pelik. Lepas mengaji jadi pelik. Sebelum mengaji jadi okey. Faham tak? Bila kenal Allah, maka setiap perbuatan, setiap kejadian yang berlaku adalah dengan izin Allah. Walaupun buruk atau baik. Ya. Dengan izin Allah pun kena hati-hati perkataan izin tu. Apa maksud izin? Guna boleh. Tapi dekat hati tu,
Guna boleh. Tapi maksud izin tu apa? Izin Melayu. Izin Melayu tu apa? Sebab bila kata izin tu masih lagi ada apa? Ada macam masih lagi berkait. Allah dia ada lagi macam sangkut lagi. Dia tak nak independentkan Allah. Masih lagi nak sangkut Allah. Jika salah faham, maksud izin tu, izin. Dia kata kat sini kan, walaupun apa? Maka setiap perbuatan, setiap kejadian yang berlaku adalah dengan izin Allah. Kan? Betul, okeylah guna bahasa biasa tu okey. Cuma takut ada lagi sangkut. Sangkut. Tak nak independen dengan Allah. Nak juga kaitkan Allah dengan sesuatu. Nak juga. Nampak seolah-olah macam nak juga. Jadi apa maksud izin? Apa maksud izin yang kita perlu faham? Apabila kita mengatakan sesuatu yang terjadi dengan izin Allah, okay, maksudnya izin Allah tu, apa maksud izin Allah? Maksudnya bukan izin macam makhluk punya izin. Apa dia panggil? Kalau kata izin makhluk macam mana? Nak keluar rumah. Anak nak keluar rumah, ayah izinkan. Mana ayah right izinkan. Tapi anak yang nak, anak yang buat, cuma ayah dia izinkan bagi keluar. Masih lagi tak? Yang nak pun Tuhan, yang buat pun Tuhan. Yang izin pun Tuhan. Sebab kalau sebut izin, dia macam ada beberapa pihak kat situ. Kan? Saya telah mengizinkan anak saya keluar rumah. Okey, sekejap. Dia izin. Siapa yang nak? Siapa yang nak keluar rumah? Anak nak keluar rumah. Siapa yang keluar rumah? Anak juga. Anak juga. Bukan maknanya bila sebut izin, dia ada pihak lain tu yang nak dan yang buat. Sedangkan kalau tak ada perkataan izin, kalau ataupun kita faham maksud izin tu maksudnya Allah yang buat. Kalau kata maksud izin tu Allah yang buat, itu betul. Izin tu lah yang kita nak faham. Kalau maksud izin satu lagi yang ramai salah faham gini. Allah bagi kuasa dekat makhluk. Allah bagi kuasa dekat makhluk. Allah yang punya kuasa, Allah bagi. Nah, pinjam kuasa sikit, tak banyak pun. Allah bagi kuasa kat kita, kekuatan kuasa kat kita. Maka bila kita dapat kuasa daripada Allah, kita nak buat, masa kita nak buat tu Allah benarkan. Kita nak buat, Allah benarkan, Allah izin. Kita nak buat, Allah izin. Siapa yang buat? Kita buat, cuma Allah izinkan saja. Oh, tak kena lagi, tak, masih lagi ada kaitan. Masih lagi. Sebab tu izin tu hati-hati dengan izin, perkataan izin. Izin masih lagi macam ada sangkut lagi. Maksudnya apa? Allah izinkan dan kau yang nak, Allah izinkanlah. Dah kat situ ada masalah, sangkut Allah Allah izinkan kerana kita nak. Dah bersebab dah. Allah bersebab lah. Allah buat dengan secara bersebab. Sebab iaitu sebab kita nak, maka Allah izinkan. Tadi siapa yang nak? Kita yang nak. Siapa buat? Kita yang buat. Allah cuma izinkan je, Allah tak buat. Allah cuma izinkan. Bimbang takut faham gitu. Tidak. Semua yang Allah yang buat. Sebab kalau kata kita yang buat, cuma Allah izinkan saja, kita yang buat, yang kita buat pun kuasa yang Allah bagi juga. Kita yang buat dan kita yang nak dan kita yang buat, Allah cuma izinkan, maknanya yang kita buat tu bukan Allah buat lah. Allah cuma izinkan saja. Okey, kita pun buat. Maka perbuatan kita tu bukan perbuatan Allah, bukan Allah buat. Kita buat. Maknanya ada dalam dunia ni yang Allah tak buat. Kena jawab soalan tu. Sebab dalam masalah ni dia kena jawab dengan soalan. Soalan tu jawab dengan soalan. Dia bukan jawab dengan jawapan, bukan. Dia jawab soalan dengan soalan. Jawapannya adalah soalan. Habis tu takkanlah maksud Allah izin tu, maksud Allah dah bagi kekuasaan. Bila kita nak buat, Allah izin, tapi Allah bukan Allah buat. Allah cuma bagi kuasa je. Allah tak buat. Habis dia buat benda jahat, takkan Allah buat. Okey? Nak jawab dia macam mana? Dengan soalan, iaitu, okey, kita terima, iaitu Allah cuma izinkan, Allah bagi kekuasaan dan kita buat, bukan Allah buat. Okey. Okey. Bila bukan Allah buat, soal jawapannya ada soal. Siapa buat? Apa yang dia buat tu Allah cuma izinkan. Allah tak buat kan? Siapa buat? Kita buat. Okey? Terima lagi. Soal lagi yang kedua. Kalau kita buat, maknanya bukan Allah buat. Ya, bukan Allah buat. Jadi kesimpulannya, adalah dalam dunia ni yang Allah tak buat. Jawab yang tu. Kena cakap, yalah dalam dunia ada Allah tak buat. Cari ulama kata. Ada kata kafir, ada kata mubtadi'. Bahaya, kafir. Sebab dalam dunia ni dia kata ada yang Allah tak buat. Ataupun dalam dunia ni yang terjadi ada dia kata yang Allah tak nak.
tapi jadi juga. Allah tak nak tapi jadi juga. Ui, itu bukan kecil anak tu. Salah tu, besar salah tu. Kita nampak macam okey, tapi bila kita buat dalam bentuk cerita macam ni baru kita sedar. Maknanya ada yang Allah tak nak tapi jadi juga. Kena mengaku. Adakah betul macam tu? Ada yang Allah tak nak tapi jadi juga. Allah cuma izinkan. Allah tak nak pun ianya terjadi. Dan bukan Allah buat. Allah cuma izinkan je ianya terjadi. Bukan Allah buat dan Allah tak nak ianya terjadi. Tapi dia terjadi juga. Okey? Sebab kita lah yang buat. Okey. Bila kita yang buat, bukan Allah. Bukan Allah buat. Okey. Soal lagi. Kalau bukan Allah buat, siapa yang buat? Kita buat. Bila kita buat, bermakna ada yang perkara yang berlaku bukan Allah buat. Ngaku lu. Ngaku, habis iman. Betul, tak berani kat situ. Yalah, dia main kona. Dia tak mau bagi sepenuhnya kekuasaan tu dekat Allah. Tetap dia nak kona juga. Yalah, kena ada ikhtiar. Kita ni kan Allah bagi akal lah. Kona. Allah turunkan Rasul. Rasul nak suruh kita buat. Ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Jadi sebab tu, itulah tujuan Allah gitu. Kona. Tak nak bagi sepenuh kekuasaan tu kat Allah. Nak juga kona. Walaupun sikit. Itulah kita. Okay. Rosak sifat wahdaniyah Allah. Betul? Tepat sekali, Nurika. Betul. Rosaklah sifat wahdaniyah. Kan kam yang kita nak kena tu, kam yang berbilang tu kan. Itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Insya-Allah tu pun tak boleh suka-suka gunakan. Yalah, tapi bahabat tu panjang pula. Itulah. Jadi izin Allah faham. Maksud izin apa? Allah izinkan kepaham gini tau. Allah nak dan Allah buat. Itu maksud izin. Okey, cun. Tapi kalau maksud izin, Allah cuma izinkan tapi yang buat bukan Allah. Oh, tak mau. Sebab izinkan tu membenarkan, izin bagi kebenaran boleh dua faham. Boleh faham dua perkara. Boleh faham izin tapi tak buat, cuma izinkan saja. Dan tak nak pun tapi izinkan aja. Tak nak pun perkara itu terjadi tapi izinkan, boleh faham gitu. Boleh faham izin tu dengan maksud Allah nak dan Allah buat. Sebab tu izin tu adalah bahasa pinjaman saja. Salah faham maksud izin, kita akan salah faham bahawasanya Allah hanya memberi izin secara automatik. Ada yang Allah tak buat. Sebab Allah hanya bagi izin, dia tak buat. Gitu lah. Jadi hati-hati jugalah bahasa tu. Yang penting dalam. Cakap lah. Cakap, fikir, silakan. Ni pegang. Nanti saya risau je, takut tiba-tiba lepas mengaji tu jadi lain dah. Cakap pun dah lain. Cara fikir pun dah lain dah. Jangan. Hidup macam biasa. Cuma dalam hati tu je kena pisahkan. Allah Maha berkuasa. Makhluk tak ada kuasa. Makhluk tak bagi bekas. Kainat tak bagi bekas. Allah je bagi bekas. Semua yang terjadi sebab Allah nak dia jadi. Dan Allah yang buat ia yang terjadi. Tak ada makhluk lain yang buat. Semua yang jadi. Bila kata semua. Bila kata semua tu, semua sungguh. Sehalus debu, sehalus virus, sehalus lebih halus pada tu. Semua Allah yang nak ianya terjadi. Semuanya Allah yang buat. Semua. Okey, bila dah kata semua, dah pisah kan? Cantumkan balik dengan hidup kita. Ya, hidup. Aku yang buat, aku yang nak, engkau yang nak, macam biasa. Cukup lah. Sebab makna izin di sudut hakikat ialah Allah nak dan Allah buat. Ya, cantik. Bukan Allah hanya bagi kebenaran untuk buat, tapi bukan Allah buat. Bukan. Bukan. Janganlah. Bimbang, meninggal, mati itu takut bimbang, dipersoalkan iman kita. Jadi nak jawab, soalan tadi nak jawab dengan soalan juga. Jika ada soalannya, ada tak yang berlaku bukan Allah nak dia jadi, tapi jadi juga? Ada tak? Allah tak nak dia jadi, bukan Allah nak dia jadi, tapi jadi juga. Ada tak? Tak ada. Maknanya semua Allah nak. Selesai. Yang kedua, soalan kedua adalah apa yang berlaku semua Allah buat ke? Ya, Allah buat. Ada tak yang berlaku ni Allah tak buat? Risau nak cakap. Ada, maknanya ada Tuhan lain lah. Macam mana? Tak, semua yang berlaku semua Allah buat. Maknanya semua yang berlaku Allah buat. Selesai.
Tu je. Kita tak nak lepas, kita nak pegang dekat semua yang berlaku Allah nak jadi. Apa yang Allah tak nak tak jadi, takkan jadi. Itu yang kita nak pegang. Dan kita nak pegang semua yang berlaku Allah buat. Kalau Allah tak buat takkan jadi. Jadi apa yang telah terjadi ni semua Allah yang buat. Cukup. Hidup macam biasa. Hidup macam biasa. Hidup macam biasa. Tak habis lagi. Baru kita masuk dekat dan perbuatan Tuhan tidak berkehendak. Dan perbuatan Tuhan tidak berkehendak kepada wasitah. Berhenti kat situ. Sikit-sikit. Bab ni bab penting. Terpaksa panjangkan. Dan perbuatan Tuhan tidak berkehendak kepada wasitah. Wallahualam. Esok malam pukul 9.30 Bahid balik esok hari Khamis. Kali pertama Zoom kita Bahid balik. Lepas pada tu teruskanlah Selasa Rabu Khamis, Selasa Rabu Khamis, Selasa Rabu Khamis. Jumaat lah sekali lah. Selasa Rabu Khamis Jumaat, Selasa Rabu Khamis Jumaat, Selasa Rabu Khamis Jumaat. Direct. Lepas Isya. Tunggu dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat An-Nasr. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Tak bila nak balik Kedah kan? Sekejap. Duduk dulu.